Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Okay, baik. Muka surat 47 kan? Sab'ah wa arba'un. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bahagian-bahagian air. Air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama, air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh menggunakannya, iaitu air mutlak. Kedua, air yang suci lagi menyucikan, makruh menggunakannya, iaitu air yang terjemur di panas matahari. Ketiga, air yang suci tidak menyucikan, iaitu air yang mustakmal dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Keempat, air mutanajis, iaitu yang jatuh ke dalamnya najis. Huraian akan datang. Baik. Kita nak belajar tentang kita dah belajar tentang jenis-jenis najis, cara menyucikannya, kemudian istinja, bagaimana menghilangkan najis. Kemudian nak menghilangkan najis tu ada alatnya, antaranya alatnya itu iaitu batu dan air. Di sini air, batu dah jelas, sekarang air. Maka bicara tentang air. Kata musannif, air terbahagi kepada 4 bahagi, 4 jenis air. Pertama, air yang suci. Maksud air yang suci, air itu dikira bersih pada zahir. Maksud bersih pada zahir, boleh buat minum. Itu maksud air yang suci. Kemudian ditambah lagi menyucikan. Maksud lagi menyucikan itu pada sudut batin pula. Yang suci pertama zahir, yang lagi menyucikan itu makna batin. Makna batin macam mana? Boleh diangkat hadas dengannya. Boleh digunakannya untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Dan tidak makruh, maknanya tidak ditegah menggunakannya, iaitu air mutlak. Nama yang pertama, air mutlak. Mutlak ni asal perkataan tolak. Ta lam qaf, tolak. Tolak ni macam bahasa Melayu lah, tolak. Kita tolak. Bukan air tu kita tolak, tapi maksudnya air yang sudah orang cakap apa, tidak ada benda asing yang ada dalam dia. Dia betul-betul ori. Maknanya tolak habis. Tak ada benda yang bukan-bukan ke, asing ke, campuran ke, apa ke. Tak ada. Jadi betul-betul original, itu dipanggil air mutlak. Sebab tu disebut air mutlak. Air yang tertolak padanya sesuatu benda yang lain.
Okey, baik. Kemudian yang kedua, air yang suci. Makna macam tadi juga, suci pada zahir. Makna boleh buat minum. Boleh buat basuh-basuh baju ke apa ke, tak kisahlah. Lagi menyucikan, dan air ni juga boleh mengangkat hadas, sebab lagi menyucikan pada sudut batin. Tapi bezanya makruh. Tadi tidak makruh, ini makruh menggunakannya. Hukumnya sini ada tegahan karahah, dipanggil tegahan karahah. Sebaik-baiknya tinggal, kalau meninggalkannya boleh pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Itu maksud makruh menggunakannya. Iaitu air apa? Air yang bercampur di panas matahari. Tapi ada dobitnya di situ. Air yang terjemur di bawah matahari, yang duduk di dalam keluli ataupun besi. Besi yang boleh kemik. Besi yang boleh kemik. Besi yang boleh kemik dan juga boleh karat. Ada pun besi contoh yang tak karat, alloy tak termasuk. Besi yang boleh karat macam tin, dan mudah kemik dan boleh karat. Itu yang dimaksudkan terjemur tadi tu. Di bawah panas matahari. Air ini dipanggil air musyammas nama dia. Dan terdedah. Jadi contoh paip air tu lalu ke atas tanah, terdedah di bawah matahari. Paip tu pula diperbuat daripada besi. Air musyammas tu. Dan bila kita buka terasa panas airnya. Itu air musyammas. Yang terdedah di bawah matahari. Ada pun air yang dibakar, dimasak menjadi panas, mendidih, itu tak termasuk air musyammas, tetapi tetap makruh juga, kerana tak ada kerja yang ambil uduk pakai air panas pun. Melecur muka-muka. Nampak? Kan? Tak ada kerja. Itu nama dia. Kan? Tak adalah dalam kitab tulis tak ada kerja. Kan? Tapi nak nunjukkan, nak gunalah akal sikit. Ya. Dia gini, makruh ni ambil uduk ni kalau air terlampau sejuk dan air terlampau panas. Terlampau sejuk pun makruh, terlampau panas pun makruh. Dia pergi ambil air pakai water cooler. Tak boleh. Nak makruh hukumnya. Melainkan tak ada air langsung dah, air tu je tinggal. Tak apalah. Tu maksud makruh. Maksud makruh ni bukan tak boleh langsung. Maksudnya makruh bila dia kata air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh maknanya kalau angkat juga dengan air ni, hadas terangkat tak? Angkat, sah. Maknanya sah wuduk, sah mandi wajib, cuma hukumnya makruh. Tetapi bila dalam keadaan darurah, tak ada air lain, terpaksa pakai air ni juga, maka makruh berubah menjadi harus. Boleh pakai. Itu maksud makruh di situ. Baik, ketiga, air yang suci zahir lah. Maknanya boleh buat minum, boleh basuh-basuh macam tadi juga. Tapi di sini bezanya tidak menyucikan. Bila tidak menyucikan itu batin. Maknanya tak boleh mengangkat hadas, tapi boleh buat minum. Tapi angkat hadas tak boleh. Apa dia? Iaitu air yang mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Air yang dah guna tu jadi mustakmal. Tapi air tu kita nak buat basuh baju atau nak buat minum, nak buat masak ke, boleh, tak ada masalah. Cuma tak tergamak lah air mandi wajib pergi buat minum. Nampak? Sekali lagi tak ada kerja lah tu. Tapi nak ceritanya, kalau minum sah tak? Ulama kata sah, tak ada masalah. Sebab air tu suci. Nak buat lepas mandi wajib, dia pergi mandikan pula kereta dengan air mandi wajib tu, boleh kan? Sebab apa? Sebab air tu suci kan. Nak buang pergi sayang buang, buang. Boleh buat siram pokok boleh. Cuma pokok tak ayah pun ni. Dia bau lain macam. Macam tu je lah kan. Tapi boleh. Tapi nak angkat hadas tak boleh. Okey, cumanya kadang-kadang di sini berlaku permasalahan. Di mana air mustakmal terlampau takut dia. Mandi, percik masuk dalam baldi ke dalam besin. Lagi. Percikan tak jadi mustakmal. Ulama jawab dalam kitab fiqh yang besar-besar. Adapun dia mandi dalam besin. Nampak? Dia masuk dalam besin mandi. Yang jatuh dalam besin tu memang mustakmal confirm dah lah.
Ada pun yang percik kena lantai, melantun balik situ. Sikit aje tak jadi mustakmal. Yang sikit-sikit tak jadi mustakmal. Sebab air mutlak lebih banyak daripada air mustakmal, maka tak memustakmalkan air yang mutlak. Boleh faham? Jadi jangan takut-takut mandi hujung-hujung tepi dinding. Tak nak bagi masuk dalam tu. Nampak? Lama-lama jatuh dalam lubang jamban. Jadi bukan mustakmal dah, mutanajis terus. Kan? Dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Yang ketiga ni juga dia masuk dua jenis air dalam tu sekali. Satu lagi air yang berubah dengan sesuatu yang suci, itu dipanggil air qaid. Air yang berkait. Qaid. Air dipanggil air qaid. Qaid dia pula nanti kita akan jumpa ada qaid lazim, ada qaid muwafaq. Qaid musfaq. Jadi nanti kita dengar dulu. Air qaid ni air yang bercampur dengan satu yang lain. Contohnya sabun jatuh dalam air jadilah air sabun. Air sabun bukan mutlak. Tak boleh buat mengangkat hadas. Tapi nak buat basuh boleh tak? Boleh. Air sabun tak ada masalah. Tapi buat angkat hadas tak boleh. Air sirap nak pergi buat ambil uduk tak boleh. Nampak sambil buat uduk minum sikit, tak boleh, tak sah ambil uduk tu. Air fresh orange buat basuh tahi, tak boleh. Tak menyucikan, kan? Tak boleh digunakan istinja. Air yang bercampur dengan air yang lain. Tapi ada jenis air yang bercampur, tapi boleh, nanti kita akan tengok. Keempat, air mutannajis, iaitu air yang asalnya mutlak, kemudian jatuh ke dalamnya najis. Jatuh najis jadi air mutannajis. Tapi dia ada huraian. Sebab tu dia tulis dalam kurungan, huraian akan datang. Kerana kadang-kadang jatuh najis tapi tak jadi air mutannajis. Nak kena tengok dulu macam mana. Baik. Kemudian kita pergi tengok huraian dia. Mula-mula dulu, air mutlak ialah air yang disambut tu. Air yang disebut kot. Mana ada mim tu, bukan mim kan? Sin. Air yang disebut dengan tidak berkait. Air yang tidak berkait, maksud tidak berkait, yang tidak berkait dengan yang lain, dengan sesuatu, iaitu suci, iaitu bukan suci tu, apa tu? Iaitu 7 jenis air. Ada 7 jenis air mutlak. Yang pertama, air hujan. Biarlah air hujan tu rasa masin pun, kalau air hujan jadi mutlak, boleh ambil wuduk. Tapi hati-hati, air hujan yang terus turun dari langit, bukan turun daripada bumbung. Kena khawatir pada bumbung ada tahi burung. Bila jatuh jadi air mutan najis. Habis tu ustaz, kami nak keluar daripada pondok, nak pergi masjid. Hujan turun, jadi kami larilah. Lari tu kena air daripada bumbung. Jadi takut kalau air tu mutan najis, kena baju macam mana? Nak sah tak semayang? Baik. Dalam masalah hukum fiqah, selagi tak nampak tak boleh dihukum. Jadi kita boleh sangkaan, tapi sangkaan tu panggil waham. Jadi waham tak boleh apa orang cakap, al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu keraguan itu tidak boleh membatalkan yang yakin. Yang yakinnya baju kita bersih, tak ada najis. Kan? Kemudian syak datang, air tu percik, belum tentu lagi. Boleh jadi hujan yang pertama tu dah tolak dah najis-najis tu turun, jadi turun tu bersih dah, kita pun lalu tak ada kena, kan? Ataupun air percik tanah, kita naik motor, air daripada tayar tu mercik ke kain pelikat kita, jadi kita duk sangka-sangka rasa babi lalu sini. Nampak, tapi tak pernah nampak pun, kan? Jadi tak dikira. Tak dikira. Jenuh je tu, percik sikit, Allah patah balik lah. Nak 85 helai dah tukar ke melekat. Nampak? Semayang tak lega lah, kali habis dengan kodoh-kodoh, habis semayang. Waktu pun habis dah. Jangan menyusahkan sangat sampai macam tu. Yang kedua, air laut. Air laut biarlah air masin ke macam mana ke boleh. Boleh ambil uduk. Kalau ambil uduk kena tertib. Jadi kena basuh muka dulu, basuh tangan apa semua. Ada pun mandi wajib dia tak ada tertib. Jadi dia pun niat mandi wajib, kelebum jatuh dalam air laut, sah. Tapi sunat goyang-goyangkan. Maknanya dalam tu berenang sekejap lah. Lepas tu naik, sah. Nampak? Tapi kena muqaranah. Niat sekali kena air. Jangan niat kat atas pasir ni. Atas pasir istana tu dia niat dah. Dia buat istana atas pasir tu, pasir pantai. Niat situ tak sah lagi. Dia kena air, kena 1 juzuk daripada anggota badan.
Kena je selai dia sembam muka dulu. Kan? Masuk muka kena air. Lepas tu dia niat sahaja aku mandi wajib. Boom, masuk. Masuk kaki terpacak atas. Lah terbenam sampai bawah. Cetek punya. Ada mak. Tu. Jadi nak ceritanya sah boleh. Tapi kena pastikan semua tenggelam. Yang ketiga, air sungai. Samalah tadi. Biarlah air sungai tu warna teh air sekalipun. Dia bukan masalah warna sebab ini air mutlak. Yang keempat, air telaga. Air telaga di sini maknanya air boring, bawah tanah macam kita tu. Air yang datang daripada tanah. Bukan air simpanan, air memang datang daripada tanah, air telaga. Yang kelima, air mata air, sama juga. Air yang datang daripada tanah juga. Yang keenam, air embun. Air embun, air yang titisan daripada daun-daun. Okay, memang sikit tapi kita kumpul banyak-banyak jadi banyak sebab ambil uduk. Air apa tu? Air salji. Air salji. Kalau turun salji lah. Bila turun salji? Tapi maknanya ceritanya boleh air salji. Tapi pastikan tidak terkena najis lah. Kena najis tak boleh. Air yang suci. Baik, ada 7. Ada ke-8 dalam kitab. Air mutlak tapi bukan datang daripada tanah, bukan datang daripada langit. Air apa? Langit pun bukan, tanah pun bukan. Kalau macam air mata air ke air telaga tadi datang dari tanah, air sungai tanah, air laut tanah, air daripada langit hujan. Ini tak, tanah pun tidak, langit pun tidak, tapi mutlak boleh buat ambil uduk. Paip paip pun datang dari tanah juga. Dia simpan jadilah air paip. Nak ni memang bukan paip bukan, tanah apa bukan. Daripada jari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil uduk kat 1 lebih orang ambil uduk pakai air keluar celah-celah jari ni. Tu ulama kata. Ini ada dalam sebut dalam kitab fiqh. Kan? Itu juga dikira air mutlak. Yang tak datang dari tanah, yang tak datang dari langit. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Jadi tak semestinya air itu dari tanah, tak semestinya air dari langit. Air dari Allah. Cuma asbab tanah, asbab langit. Allah boleh buat tanpa tanah, tanpa langit, aku boleh bagi air. Mana datang air? Tu Allah nak tunjukkan tu. Apabila cukuplah sukatan atau timbangan air itu 2 qalah, maka tidak jadi najis ia. Nampak? Kalau air mutanajis sekalipun tapi lebih daripada 2 qalah, kemudian tak ada tidak hilang makna bau, warna dan rasa, maka dikira air mutlak. Apa-apa pun air mustakmal cukup 2 qalah tak jadi mustakmal dah, jadi air mutlak. Sebab tu sukatannya mesti 2 qalah. 2 qalah bukan maksud 2 qalah macam qalah ni. Tapi 2 qalah ni ada ukuran dia. Mudah-mudah kalau dalam kitab fiqh yang panjang-panjang, panjang sangat huraian dia. Nanti kita pun pening. Kita ambil mudah aja. Macam Ustaz Salman aja. Sehasta tambah 6 jari. Ini sehasta daripada hujung jari sampai siku ni panggil sehasta. Kemudian tambah 6 jari ni 5, tambah 1 lagi 6. Maknanya lebih kurang sini. Ini 60 cm. Jarak dia. Lebar macam ni, tegak macam ni, panjang macam ni. Jadi 4 segi. 2 qalah. Jadi 2 qalah tu sikit je. Kan? Jadi sekira-kira lah kita tengok tempat tu, rasa-rasa cukup ni sehasta 6 jari. Cukup, jadi 2 qalah. Lepas tu ada sedikit huraian permasalahan lah. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Raudah, seseorang yang melihat najis terjatuh ke dalam air. Dia nampak najis masuk dalam air dan dia ragu-ragu apakah air itu cukup 2 qalah atau tidak. Kemudian dia ragu-ragu. Mungkin air itu macam ngam-ngam. Cukup 2 qalah ke tak cukup 2 qalah. Dia ragu-ragu. Menurut Al-Mawardi, satu pandangan ulama dan juga beberapa ulama lain, air itu dikira najis kerana sudah pasti najis telah terjatuh ke dalamnya. Maka meletakkan sangkaan air itu tidak cukup 2 qalah kerana air itu ngam-ngam. Kemudian masuk najis, maka dikira air itu air mutanajis. Walau bagaimanapun di sini ada khilaf. Kerana menurut Imam Al-Haramain pula berpendapat, dia kata
ada beberapa kemungkinan. Pendapat yang terpilih dan benar ialah ianya suci. Air itu suci, kata Imam Haramain. Kerana asal suci, kerana dikira asal air, hukum asal. Hukum asal air itu suci. Dan terjatuhnya najis belum pasti ia boleh menajiskan air tersebut. Ini ceritanya warna tak berubah, rasa tak berubah, bau tak berubah. Kemudian najis jatuh. Jadi najis cuma ragu-ragu, cukup 2 kelas tak cukup 2 kelas. Jadi dua pendapat. Pendapat Mawardi ataupun Imam Nawawi mengatakan najis. Pendapat Imam Haramain kata tak najis, suci. Jadi itu menjadi khilaf. Al-khilaf, al-khuruju khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Jadi nak keluar daripada khilaf, kita anggap najis sudahlah. Takut-takut air itu najis tak sah. Ambillah air lain. Ataupun kita tambah air lain supaya dia jadi betul kita yakin dia 2 kalah. Okey, baik. Lagi satu permasalahan. Air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat seperti air basuhan kedua dan ketiga dalam wuduk adalah suci. Tak jadi mustakmal. Menurut mazhab yang kuat, ia suci dan menyucikan. Boleh faham? Kalau ikut asal ambil wuduk, bila jatuh air wuduk tu mustakmal lah. Jadi permasalahan berlaku. Ambil wuduk 3 kali basuh muka. Jadi air basuhan yang pertama, confirm kita tahu itu mustakmal. Air yang jatuh masa basuhan kedua dan ketiga, ulama jawab tak mustakmal. Tapi sebab jatuh tempat yang sama, mustakmal lah. Anda kata jatuh tempat yang lain. Okay? Sebab apa jadi tak jadi mustakmal? Mana tahu orang tanya lagi. Kenapa tak jadi mustakmal, Ustaz? Sebab yang wajib dalam wuduk ni 1 ke 3? 1. Ambil sekali tu yang wajib, 2 dan 3 tu sunat. Jadi sunat tak masuk dalam yang wajib. Yang memustakmalkan air itu yang wajib saja. Okey? Jadi jelas. Ataupun basuhan sunat yang lain. Contoh basuhan sunat, sebelum ambil wuduk kita basuh tangan dulu kan, pergelangan tangan ni, lepas tu kita komor-komor, lepas tu kita basuh hidung. Itu semua tak jadi mustakmal sebab dia bukan barang wajib, dia barang sunat. Okey. Itu jadi permasalahan lah. Okey, baik. Terus. Maka tidak jadi najis ia oleh sesuatu melainkan manakala berubahlah warnanya atau rasanya atau baunya. Tapi kalau air itu najis masuk dalam dia, walaupun air itu cukup 2 kalah tapi berubah warna atau rasa atau warna, rasa, bau, maka jadi mutanajis. Okey? Dia formula dia macam ni. Mula-mula air, kemudian air itu masuk najis. Kita nak kena cek dulu air tu 2 kalah ke tak 2 kalah. Kalau kurang daripada 2 kalah, walaupun tak berubah warna, rasa dan bau, warna atau rasa atau bau, maka tetap najis. Sebab apa? Sebab kurang 2 kalah. Okey? Saya ulang Kalau masuk najis, tengok dulu air tu 2 kalah tak 2 kalah. Kalau kurang 2 kalah, masuk najis walaupun tak ada apa perubahan, warna ke, bau ke, rasa ke, tetap najis sebab kurang 2 kalah. Tapi kalau air tu masuk najis, kita tengok lebih 2 kalah. Kemudian tengok pula berubah tak warna, rasa atau bau. Kalau berubah baru najis, tak berubah tak najis. Faham? Jadi boleh buat ambil wuduk. Kita tengah ambil wuduk, datang kambing seekor, masuk dalam kolam. Berenang tak lepas, mati dia situ. Tapi bila kita bau air tu tak ada bau kambing, elok, bau elok. Lepas tu kita rasa ke lidah, tak rasa kambing golek, rasa air biasa. Nah, kemudian kita tengok warnanya pun tak keruh warna tu juga, boleh buat ambil walaupun 100 ekor kambing dalam tu. Contohlah, tapi pelik lah benda macam tu berlaku. Tapi nak bagi faham. Boleh faham? Kambing boleh tahan kira, tahi jatuh dalam tu. Tapi tak berubah warna dan rasa. Macam mana? Macam nak ambil juga. Ambil gak bengong. Nak memanglah sah, tapi tak gamak tengok tahi situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyum air pepek situ. Tapi tak gamak, tapi dari segi hukum sah. Maknanya kalau darurah sangat, tak ada air lain dah,
Tengok ada tarik dalam tu tapi tak berubah warna rasa dah ni, cukup 2 kolah, tak apa, ambil lah. Nak buat macam mana dah. Baik, tu cerita dia. Air yang kurang daripada 2 kolah jadi najis. Ya, manakala jatuh najis ke dalamnya, jikalau tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya sekalipun. Macam nak sebut tadilah. Sama je. Okey, boleh nak? Selesai. Qaid pula. Qaid pada air itu 2 bahagi. Ada 2 jenis air qaid. Air qaid ni maknanya air yang berkait dengan sesuatu yang lain. Pertama dipanggil qaid lazim. Okey, qaid lazim iaitu qaid yang tidak bercerai. Qaid lazim artinya qaid yang tidak bercerai, artinya kalau suatu benda campur dengan air mutlak, dia tak boleh pisah dah. Itu dipanggil qaid lazim. Apabila disebutkan air, nescaya disebut akan dia, seperti air mawar, air tebu, air kopi. Air tu bila campur dengan satu benda lain, kemudian tak boleh dipisahkan. Itu dipanggil air qaid lazim. Contohnya macam tadilah disebut air mawar, air tebu, air kopi. Kalau campur air mawar, mana boleh pisah dah? Air tebu mana boleh pisah dah? Air gula ke, air kopi. Air dah campur dengan kopi, boleh tak pisah kopi dengan air? Tak boleh. Dah campur dah. Itu panggil qaid lazim. Yang itu tak boleh dibuat mengangkat hadas atau menyucikan najis, tak boleh. Air qaid lazim. Yang kedua qaid musfa'. Mim sin fa qaf. Musfa' nama dia. Iaitu qaid yang bercerai. Dia terkait air tu, berkait juga campur dengan benda lain, tapi boleh bercerai. Maksud bercerai, boleh diasingkan antara benda yang tercampur tadi dengan air mutlak semata. Yang tidak lazim bagi air, seperti air hujan, air sungai. Tengok air sungai warnanya keruh, tapi kalau kita ambil air sungai tu, kata Tok Guru, kita tahankan dia beberapa jam. Biarkan dekat dalam bekas, biarkan lama-lama pasir-pasir sungai dia akan mendap ke bawah, air yang jernih akan naik ke atas. Jadi maknanya situ air itu air qaid musfa'. Walaupun nampak keruh tapi boleh diangkat hadas dan menyuci najis. Adakah nak kena tunggu mendap tanah dulu? Tak payah, pakai terus boleh. Sebab dia qaid yang tidak lazim, dia qaid musfa'. Air perigi tersebut itu mutlak semuanya. Semuanya itu termasuk air mutlak. Ataupun lagi macam dulu kami belajar dulu, Tok Guru buat contoh air itu, air lumpur. Air lumpur kat sawah ke sebagainya kan, berkeladak hitam air tu. Tapi boleh buat ambil uduk. Boleh buat mengangkat hadas. Sebab apa? Sebab air itu bukan air qaid lazim, dia qaid musfa'. Kalau kita angkat air itu kemudian tinggalkan dia beberapa jam, yang lumpur-lumpur tadi akan mendap, kemudian yang jernih akan naik atas. Maknanya boleh dipisah. Adapun kopi ke apa tadi, air minum tadi, walaupun kita tinggal beberapa jam, kopi tak mendap bawah. Dia tetap bercampur, dia tetap kopi juga sampai bila-bila. Jadi itu qaid lazim, tak boleh buat mengangkat hadas dan juga menyucikan najis. Air mustakmal ialah air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan bagi mengangkat hadas, seperti air yang telah digunakan pada wuduk dan mandi, atau air yang telah digunakan pada menghilangkan najis. 3 ya. Air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil wuduk, atau air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas besar mandi wajib, atau air yang telah digunakan untuk membilas ataupun menghilangkan najis. Itu termasuk dalam kategori air mustakmal. Tak boleh mengangkat hadas. Baik. Jika dihimpunkan air mustakmal hingga sampailah 2 kolah, maka jadilah suci dan menyucikan. Jap. Dulu Ustaz Saman dia ada buat satu contoh. Okey. Air terhad katakan. Air terhad, tapi orang ramai. Pelajar pondok ni ramai, kat 1 orang ada. Tapi air tu terhad. Tak cukup.
Kemudian kita ambil uduk. Ambil uduk, air jatuh tu kita simpan balik. Mula air tu cukup 2 kolah. Katalah ada katalah kolah ni lah. Kolah ni lebih 2 kolah. Lepas tu ramai ambil uduk sampai kering kolah. Tak ada air dah. Tapi air yang digunakan untuk ambil uduk tadi kita pakat simpan. Simpan dalam baldi apa semua. Jadi air dalam baldi tu semua mustamal. Kemudian datang lagi 1 biji bas. Esok ni ada tetamu daripada Terengganu. Itulah contoh kan. Datang lagi orang 200 pula lagi. Air kalau kering dah ni. Macam mana nak ambil uduk? Takkan tayamum, air ada ni, air mustakmal. Tapi dalam baldi tu semua air mustakmal. Macam mana nak buat jadi mutlak balik? Ambil air baldi ni semua, tuang balik dalam kolah sehingga jadi lebih 2 kolah. Jadi tak boleh ambil lagi 200 orang. Kemudian ulang lagi, datang pula 300 lagi. 300 orang lagi. Lepas tu datang lagi 400. Lepas tu kita halau dah ramai sangat lah. Ui, Omar. Ya Allah, kamu conteng. Baik, jadi air mustakmal tadi, maknanya kalau lebih daripada 2 kolah tak jadi mustakmal dah, jadi mutlak. Okey, selesai. Air yang berubah. Air yang berubah. Air yang berubah yang tidak menyucikan ialah yang berubah dengan sesuatu yang asing, yang suci, yang bercampur dengannya seperti kayu gaharu atau cendana, akan sebagai berubah yang hilang nama semata-mata air sehingga berkehendakkan kepada qaid ketika menyebutnya seperti air cendana, air gaharu. Ni diulang, dia tahqiqkan lagi yang macam kita cerita tadi tu. Ni sebenarnya air yang berubah ni air qaid lazim lah ni. Dia nak cerita ni. Maknanya air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian tak boleh dipisah dah, maka itu tak boleh dibuat untuk mengangkat hadas. Seperti dibuat contoh air gaharu, air cendana, kira lah. Sehingga kan sebutannya pun menghilangkan asal nama air yang sebenar. Tapi sekira-kira campuran tu macam mana? Campuran tu macam mana? Sedikit contoh kolah ni, kolah ambil uduk ni jatuh sabun. Tak banyak mana. Sesudu sabun basuh baju, sebuk tu kan, beris tu. Kita nak basuh baju, nak leka ke orang, kebetulan nampak muslimat lalu. Dia tersilap, suruh bubuh dalam mesin basuh, dia bubuh dalam kolah. Nampak? Masuk sabun dalam kolah. Jadi air kolah tu adakah jadi air qaid lazim? Habis orang nak ambil uduk macam mana? Belum tentu. Tengok dulu. Berubah tak warna? Berubah tak bau? Okey. Kemudian pandangan yang keempat, mengikut uruf masyarakat, adakah dipanggil air sabun? Okey, pertama kita tengok warna. Warna, katalah warna dia tak berubah, tetap jernih juga. Kemudian tengok dari segi bau, tak ada bau, masih lagi bukan bau sabun, bau biasa. Sebab sabun tu sikit sangat, air tu lagi banyak, jadi tak bau sabun. Lepas tu yang ketiga, kita rasa dia pun tak rasa sabun, rasa air biasa. Lepas tu tengok dengan pandangan mata, kita lihat adakah dipanggil air sabun. Kalau panggil 10 orang, suruh tengok air ni, orang semua kata ini air kolah, bukan air sabun. Sebab tak nampak rupa air sabun tu. Sebab air sabun ni selalu warnanya kelabu-kelabu gitu, kemudian berbuih-buih. Jadi yang ni tak nampak, maka masih lagi mutlak, boleh buat ambil uduk, mengangkat hadas dan sebagainya. Tapi kalau masuk bukan sesudu, seni apa dia punya sekotak dia tu masuk dalam tu, masuk habis berbuih-buih, maka itu dipanggil air sabun, dipanggil air qaid lazim. Tak boleh pisah dah sabun dengan air. Maka buang semua air kolah tu, isi air baru untuk buat ambil uduk dan angkat hadas. Tu. Lepas tu hati-hati nak basuh baju. Jangan salah bubuh, pergi bubuh kat kolah. Baik. Tidak berubah, tidak mengapa berubah sedikit, nampak ni. Ni ana hurai tadi tu. Ni kemudian bau. Rupanya ada dia tulis ni. Dan tidak mengapa berubah kerana lama bertakung, ataupun air jenis qaid yang musfak tadi tu, air lumpur dan sebagainya, dia berubah nampak keruh, tapi kalau lama bertakung dia mendap yang tanah-tanah tadi. Jadi ini tak masuk dalam qaid lazim.
Dan berubah dengan sebab tanah, kalau dia berubah dengan sebab tanah tak dikira qaid lazim, dia qaid musfaq, maka boleh lagi buat ambil wuduk. Dan apa ni? Apa tu? Tumbuh-tumbuhan kan? Pecah namanya. Yang siapa punya kitab yang baru? Yang tulisan dia clear. Tumbuh-tumbuhan. Betul. Dan tumbuh-tumbuhan air. Tumbuh-tumbuhan air macam mana? Dia air tu, dalam dia tu ada tumbuh-tumbuhan lain, sehingga menyebabkan tumbuh-tumbuhan tu mengeruhkan air tu. Tetap masih lagi boleh buat ambil wuduk, sebab tumbuh-tumbuhan tu semula jadi, tak ada masalah. Tidak mengapa berubah kerana sesuatu yang berdamping atau berhampiran. Mujawar. Dan tak mengapa kalau air yang berdamping dengan dia atau berhampiran. Maksud tadilah air sungai, tanah tu melekat dengan dia dan sebagainya, tak ada masalah. Masih lagi air mutlak. Yang tak boleh ni benda yang bukan semula jadi, bukan daripada tanah dan sebagainya, sabun dan sebagainya, itu tak boleh. Air yang tercampur di panas matahari, itu kita sambung akan datang. Air yang tercampur di panas matahari, di situ. Bukan tercampur, terjemur. Air yang terjemur di panas matahari. Betul, pelik tercampur. Air terjemur di panas matahari. Berhenti situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.